Halitan puasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dari penghunianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam rumah Allah. Kita berada dalam rumah Allah ini untuk menyelesaikan tanggungjawab kita sebagai orang yang Islam, orang yang beriman. Mudah-mudahan usaha kita ke arah yang lebih baik ini Allah cantikkan ia sebagai pahala dan Allah sentiasa istiqamahkan kita di atas jalannya. Sebab yang dinilai oleh Allah itu adalah pengakhiran. Maka biarlah pengakhiran kita juga begini. Maknanya sentiasa beramal soleh dan beribadat kepada Allah. Dan ketika itu kita mohon Allah mengambil nyawa kita, biar kita mati dalam keadaan masih lagi ada iman. Dan sebab itulah bila masih ada iman, kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhala jannah, syurga dia. Maksudnya bukan kalimah akhir la ilaha illallah saja. Hatta kalau tak dengar pun dia mengucap syahadah tu, tapi amalan terakhir dia adalah amalan berupa kebaikan, amal saleh, itu juga dikira sebagai la ilaha illallah. Dan kita doakan agar kita ditutupkan nyawa kita dengan perkara-perkara yang baik dan sedang melakukan amal saleh dan ibadat kepada Allah. Malam ni insya-Allah kita sambung lagi pengajian kitab kita Nasihat Agama dan Wasiat Iman Al-Imam Al-Haddad rahimahullah taala. Kita sampai pada muka surat yang ke-144. Kita masih lagi berbicara berkaitan dengan perihal sembahyang. Dan saya kira lagi mungkin 2 kali ataupun 3 kali lagi untuk kita selesai bab solat ini. Kemudian kita akan masuk perihal yang ketiga, iaitu perihal zakat. Tapi panjang lagi lah, ada beberapa. Malam ni insya-Allah kita mungkin akan habiskan bab-bab sunat, solat-solat sunat. Kita sambung pada kuliah yang lalu, sembahyang duhanya, sembahyang witirnya, sembahyang tasbihnya, sembahyang rawatibnya. Dan malam ni kita sambung lagi sembahyang apa lagi yang ada dalam kehidupan kita. Sebab kita biasanya akan tahu bahawa sembahyang fardu sahaja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tetapi ada lagi rupanya sembahyang-sembahyang yang tambahan, nafilah, dia bagi tambahan buat kita agar kita dapat mengumpulkan pahala. Dan itu adalah satu, bukan sebagai trial, dia bagi sebagai satu latihan untuk kita lebih kuat lagi untuk melakukan amal saleh dan ibadat kepada Allah. Kita solat duha contohnya. Waktu di antara subuh dan di antara subuh dan zuhur itu kita boleh rehat sebenarnya. Tak ada sembahyang yang diwajibkan, tapi kenapa kita duk berusaha untuk nak dapatkan juga sembahyang duha 2 rakaat, 4 rakaat? Sebab itu latihan menjadi seorang yang beriman dan juga mengharapkan keredaan daripada Allah. Itu kata Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Kata Allah dalam surah Al-Kahfi ujung sekali, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan soleh ni adalah amalan-amalan tambahan yang wajib. Itu memang amal soleh, tapi itu kewajipan, mesti buat. Nak tak nak, suka ke, kena paksa ke, letak pisau kat leher ke, benda tu memang kena buat. Tapi kalau solat-solat sunat, tambahan amal-amal soleh yang lain, itu tak ada paksaan. Nak buat, silakan. Siapa yang buat, rupanya dia ada pengharapan dia untuk nak bertemu dengan Allah, agar dia bertemu dengan Allah tu dalam keadaan baik. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah suka untuk bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Tanda dia suka untuk bertemu dengan Allah, falyamal 'amalan salih. Kait dengan ayat-ayat tadi yang kita sebutkan. Dan tambahan untuk malam ini, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, ialah satu sembahyang yang di antara maghrib dan juga isyak. Ini waktu ni. Rupanya ada sembahyang waktu ni. Maknanya kalau kata kita nak memilih untuk sembahyang pada waktu ni, boleh. Sunat, dia tak wajib, sunat. Tapi kalau ada majlis ilmu, wajib. Dia kena tahu beza hukum lah, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Sebab apa pula majlis ilmu wajib, Ustaz? Sebab betul-betul ilmu kan wajib.
Kalau kata kita menuntut ilmu buat fardu kifayah, dia tak wajib lah. Wajib sebahagian saja, tengok dah ada orang dah sebahagian, cukup gugur dah kewajiban kita. Tapi bila buat fardu ain, dia bukan sunat. Fardu ain ialah wajib ke atas semua orang yang bergelar Islam. Walaupun satu hadis yang kita biasa dengar, tapi hadis itu adalah hadis yang dhaif. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fariidah, wajib, fardu ke atas semua orang yang bergelar Islam. Menunjukkan bahawa itu adalah tuntutan yang kita perlu mencari ilmu. Tapi ni ilmu apa fariidah ni? Ilmu fardu ain. Mana ilmu fardu ain? Bab akidah. Ilmu fardu ain bab ibadah ataupun fiqh dia panggil. Fiqh ni banyak, fiqh ibadah, fiqh muamalat, fiqh jinayat, fiqh munakahat. Yang ketiga ialah akhlak ataupun tasawuf. Ada tiga-tiga ni fardu ain. Akidah, fiqh, akhlak ataupun tasawuf, nama baru terakhir yang baru-baru. Selain daripada itu semua fardu kifayah. Bab akidah mana ada fardu kifayah? Bab akidah cerita pasal iman. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Semua orang wajib tahu benda ni. Fiqh pun sama, fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh munakahat, fiqh jinayat, semua orang wajib tahu benda ni. Akhlak sama juga, mazmumah, mahmudah, adab-adab, interaksi dengan manusia, makhluk, macam mana hablum minan nas, semua orang wajib tahu benda. Dan sebab itulah kalau kata di antara nak solat sunat dengan ilmu, mereka yang lebih dahulu kena tahu. Tapi kalau solat sunat itu ada pada waktu tu saja Ustaz, boleh tengok keadaan. Kan? Contoh tarawih, ada Ramadan je, lepas tu tak tunggu tahun depan pun boleh lagi. Sebab tu didahulukan tarawih. Sebab tarawih hanya ada pada itu saja. Jadi kalau katalah di antara waktu maghrib dan isyak ini, kalau berkelapangan, buatlah. Sebab maghrib dan isyak ada lebih kurang 45 minit ke 1 jam. Kalau kita duduk simpan kita punya masa sampai nak pada waktu isyak, lebih kurang 45 minit ke 1 jam, barulah kita nak semayang isyak. Tapi kalau tak ada kuliah, tak ada ceramah, kosong, buatlah. Dan semayang apa Ustaz? Baik, sini kita nak huraikan berkaitan dengan semayang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di antara sunat yang amat dituntut ialah mengisikan masa antara maghrib dan isyak dengan bersembahyang. Itulah yang paling afdal sekali, ataupun gunakanlah masa itu dengan membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Ta'ala seperti bertasbih, bertahlil dan juga sebagainya. Ini kalau tidak ada apa-apa aktiviti. Kalau di Madinah tak ada aktiviti, dia ambil Quran baca. Tapi di Madinah kebanyakannya ada, mungkin orang tak perasan. Belah belakang sana, tiang-tiang belakang tu ada bahasa Urdu. Kita punya bahasa pun ada, tapi Indonesia lah. Guru yang mengajar tu adalah Indonesia, tapi bahasa Melayu lah. Kebanyakannya semua ada Arab, semua bahasa Arab. Ada tak majlis? Ada. So kalau kata dia nak duduk dekat majlis ilmu, situ boleh. Kalau kata dia tak nak duduk kat majlis ilmu, duduk depan, untuk dia buat apa dia yang paling terbaik? Al-Quran. Biar Al-Quran baca. Ataupun dia nak menggunakan masa dia untuk berzikir pada Allah. Mungkin masa tu saja, sehari-hari tu tak ada masa dia berzikir, dia nak berzikir daripada maghrib ke isyak, boleh. Uzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah, zikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Waktu tu. Ya kan? Tapi kalau ada majlis ilmu, maka beri juga penghormatan kepada majlis ilmu. Kalau tempat lain satu, yang lain satu, tak apa. Tapi kalau dalam masa yang sama, dia dalam majlis ilmu tu, dia nak juga semayang ke situ, tasbih ke situ, baca Quran. Kadang-kadang depan-depan orang, dia semayang. Tahulah nak buat yang paling afdal. Tapi hormati juga majlis ilmu yang ada. Kalau kata nak buat juga, okey, mungkin boleh buat di tepi belakang. Apa dia? Kita raikan juga orang yang ada dalam majlis ilmu. Sebab dalam majlis ilmu ni rahmat ada. Kan? Kalau kita duduk saja-saja pun, dia duduk tidur pun, rahmat turun juga. Duduk relax, tak ada apa pun, tapi dia datang dalam majlis ilmu. Allah kata dia juga ampunkan. Betapa besarnya rahmat bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu. Walaupun dia lalu saja, dia dapat juga pengampunan, dapat juga rahmat. Allah puji juga mereka di hadapan para malaikat. Sebab pernah satu hari kan, Nabi keluar dari masjid, Nabi tengok para sahabat sedang duduk-duduk dekat masjid. Nabi tanya, ma ajlasakum, kamu duduk-duduk ni pasal apa? Nabi tanya. Mereka kata, jalasna nazkurullah, kami duduk ni ya Rasulullah sebab kami berzikir pada Allah, ingat pada Allah, nahmadu alaihi, kami memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kami.
Nabi kata Allah. Tu ni demi Allah. Kau buat tu semua kerana Allah tu saja, tak ada benda-benda lain. Dia kata Allah. Benar wahai Rasulullah. Jangan senang letak. Kami duduk tu sebab tu je. Maka Nabi kata, aku tanya pada kamu dan suruh sumpah tu bukan sebab tak percaya, tapi sebab nak endorse tu, nak bagi tahu pada apa? Nak bagi tahu pada kita umat Islam, Allah sedang memuji kalian semua yang berada di dalam majlis halakah-halakah ni, sebab kamu tidak buat lain melainkan kamu berzikir pada Allah, memuji Allah dan bersyukur kerana hidayah yang Allah berikan. Maka Allah sedang puji kita di hadapan para malaikat. Syaratnya apa tadi? Jangan ada benda lain. Jangan ada maksiat. Ada maksiat juga dalam majlis ilmu. Ada. Dalam majlis ilmu kadang mengumpat. Kadang bukan orang luar yang mengumpat, kadang yang penceramah tu juga mengumpat. Mengumpat maksud apa? Mengumpat ada 3 syarat kan? Pertama, mengumpat tu mesti melibatkan 3 orang. A, B, C. Kalau A, B saja, C tak ada kena-kena, tak jadi mengumpat. Dia mesti minimum 3 orang. A, B, C. Yang kedua, C mesti tak dengar apa yang A, B bercerita. Dan yang ketiga, A, B punya cerita adalah benda yang buruk tentang C. Maka itulah namanya mengumpat. So kalau dalam majlis itu ada benda ni, maka rahmat Allah tidak turun. Allah pun tak puji orang tu dalam Na'udzubillah min dzalik. Kita pun tak nak. Sedang elok-elok tiap-tiap hari kita dibukakan luas-luas pintu rahmat Allah. Maghrib ke isyak, maghrib ke isyak, maghrib ke isyak, tiba-tiba cek balik, Allah, rahmat tak ada dalam tu. Pasal maksiat berlakunya. Tapi kalau kita boleh bincang berkaitan dengan ni saja, sembahyang, amal soleh, nak tingkatkan iman, insya-Allah rahmat Allah turun. Kemudian kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Jadi kalau katalah ada pilihan nak sembahyang juga, sembahyang tak ada masalah. Nak berzikir, berzikirlah, nak baca Quran, bacalah, tak apa, tak ada masalah pun. Sebab masjid dia tidak ada ditujukan untuk sembahyang saja. Buatlah apa-apa saja. Cuma dalam keadaan begini, Syekh Imam Al-Haddad rahimahullah taala dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sembahyang 6 rakaat sesudah maghrib, la yafsil bainahunna bi kalamin, adalna lahu bi ibadati 12 sanah. Kata Nabi SAW, siapa yang sembahyang 6 rakaat setelah maghrib, mana maghrib di antara maghrib dan isya lah, bainal maghrib wal isya, dan tidak diselangi dengan perkataan-perkataan bikalamin, iaitu satu perkataan yang sia-sia, yang tak baik, maka kata Nabi SAW, nescaya samalah pahalanya dengan dia beribadat 12 tahun. Walaupun hadis ini tidak pangkatnya sahih hadis ini tidak sampai tahap sahih, tapi dia boleh menjadi sebagai fadailul a'mal. Semua hadis ni Al-Imam Al-Haddad dia tak tahqiq. Tahqiq maksudnya dia tidak letakkan status hadis. Maksudnya dia letak je. So siapa yang kena cek? Kita lah, yang dah kemudian ni lah tolong cek kan. Bukan maksudnya Al-Imam Al-Haddad ni main letak je hadis dhaif ke, hadis tak. Sebab dulu mungkin susah nak mencari hadis, sekarang dah senang. Status-status hadis pun dah senang mencari, takhrij hadis tu senang nak mencari. Kitab-kitab pun bukan boleh dibuka saja dekat sistem dalam kita punya handphone pun boleh check. Dulu mungkin susah. Jadi kitalah punya tugasan untuk nak mentahqiq semula hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab lama ni. Sebab tu kalau kita tengok ada ulama-ulama sekarang ini dia ambil balik kitab lama, Penawar Bagi Hati contohnya. Dia buat balik buku yang baru ataupun dia punya syarahan yang baru agar dia boleh tahqiq dan tapis balik. Tahqiq maksud tapis balik mana-mana hadis yang tak sahih untuk dibagi tahu sahaja. Ini tak sahih, ini dhaif, ini palsu, ini munkar, ini hasan. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui juga hadis Nabi yang berstatus itu. Jadi kalau kata hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, bukan tak perlu beramal terus. Kalau kata Nabi hadis yang hadis dhaif, boleh pakai lah sebab fadailul amal untuk mendapatkan kelebihan beramal. Walaupun bukan kita kata, kita dapat pahala ni sembahyang macam 12 tahun ni. Walaupun tak dapat 12 tahun tu tepat, tetapi bila kita sembahyang 6 rakaat tu adalah pahala yang lain yang Allah bagi. Itu maksud fadailul amal tu. Walaupun tapi dia tulis 12 tahun, memang 12 tahun, tapi dia kan dhaif. Bila dhaif, kebenaran tu masih diragui. Tapi boleh tak nak beramal? Boleh. Sebab hadis yang dhaif dia tidak boleh dipakai bila mana melibatkan akidah ataupun melibatkan hukum. Tak payah. Sebab kalau boleh pakai pun mesti ada hadis yang lain support. Hadis tu dhaif,
tapi hadis yang lain support dia, hadis tu adalah hadis yang sahih, dhaif ni mungkin boleh jadi naik sikit pangkat dia. Itu bab-bab hadis lah. Orang yang belajar takhasus hadis mungkin faham, dan kita orang awam pun kita tak tutup untuk belajar bab tu lah, sebab takut lagi-lagi pening. Cukup sekadar kita tahu tu je lah, oh ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini palsu, cukup. Tapi yang ini juga adalah sebahagian daripada hadis-hadis yang dhaif, tapi kita dibenarkan untuk beramal sebab nak isikan masa di antara maghrib dan isya. Dan hadis ni kata Nabi SAW 6 rakaat. Dalam mazhab Imam Syafi'i memang 6 rakaat, biasanya disebut dengan awabin. Dalam solat maghrib ke isya dipanggil sebagai solat awabin. Maksud awabin ialah orang yang kembali pada Allah, dia balik pada Allah Subhanahu wa taala. So mungkin dia nak tunggu pada waktu maghrib isyak itu lambat sangat, jadi diisikan dengan masa untuk dia solat 6 rakaat. Tapi dalam mazhab yang lain dibenarkan untuk buat 2 rakaat, dibenarkan untuk buat 4 rakaat, dibenarkan untuk buat 6 rakaat. Limit dia 6 je. Okey, limit dia 6 saja. Kalau dia kata dia sempat buat 2 saja, okey, no problem. Tapi tengok dia buat 4 rakaat boleh juga. Tapi maksimum dia adalah 6 rakaat. Solat sunat awabin. Dan solat sunat ini kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ghazali dia masukkan satu lagi riwayat berkaitan dengan ayat Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tadi awal mukadimah kita baca surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang ni dia angkat lambung dia ataupun dia angkat dia punya, senang ceritanya dia bangun daripada katil dia itu untuk apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, untuk berdoa kepada Allah dalam keadaan khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'an, dalam keadaan tamak. Tamak sini maksudnya adalah perkara yang lawan daripada khauf, iaitu ar-raja. Contoh kalau ada perkataan khauf, dia mesti ada ar-raja. Dia tak ada khauf saja, tak ada takut saja. Jadi khaufan wa tama'an di sini dia berdoa kepada Allah, memohon pada Allah dalam keadaan dia takut. Takut macam mana? Takutlah aku dimasukkan dalam neraka, takutlah dengan dosa-dosa aku banyak. Dan dalam masa yang sama dia mesti ada tama'an. Tamak ni maksudnya ar-raja, pengharapan pada Allah. Walaupun dia takut nak masuk neraka, tapi ya Allah aku berharap boleh masuk syurga. Dia mesti ada macam tu. 50-50. Dia tak boleh khauf saja. Kalau khauf saja tak ada tamak, tak ada ar-raja, tak ada pengharapan, dia takkan boleh beribadah. Dia akan duduk ke tepi tu menangis. Pasal apa je? Takutlah saya dosa banyak. Tapi tak nak taubat, tak nak beribadah, takut. Dia tak boleh je, pasal dalam hatinya 100% takut. Tak boleh. Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri sebut dalam penawar bagi hati, dia mesti levelkan 50-50. Kalau kata ar-raja sahaja pula 100%, mengharapkan pula 100%, takut pula tak ada, pun tak boleh jadi ibadat. Pasal tu dia harap je pada Allah, aku nak masuk syurga, aku pasti Allah ampunkan aku. Tapi dia tak takut pada Allah, maksiat masih lagi kuat. So takkan boleh berlaku ibadat. So yang Allah sebut dekat sini dua, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, 50-50. Mereka ni bangun untuk nak berdoa pada Allah, nak beribadat pada Allah dalam keadaan ada perasaan takut dan dalam perasaan ada perasaan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini Imam Al-Ghazali bawa dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Waktu itu adalah di antara maghrib dan isya. Itu pandangan yang minoriti sikit lah, antara yang bawa oleh Imam Al-Ghazali lah. Tapi majoriti para ulama berkaitan ayat tadi surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji' ni ialah pada waktu malam, qiyamul lail. Itu majoriti para ulama. Maksudnya malam hari di antara isyak sampai ke subuh, siapa yang bangun dia adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tapi Imam Al-Ghazali dia bawa sikit je kaul, pandangan yang sikit. Dia kata ada juga sebagian ulama kata tatajafa junubuhum 'anil madaji' ini mereka yang bangun untuk doa tu adalah di antara waktu maghrib dan isyak. So dia punya kat situ adalah awabin 6 rakaat tu. Pun kita raihkan juga lah, Imam Al-Ghazali bukan kecil-kecil anaknya ulama kan. Dia ulama kurun ke-6. Tuan-tuan tahu sebelum mana dia buat kitab-kitab bahagian bab tasawuf, dia ulama apa? Dia ulama akidah. Dia banyak mengarang kitab-kitab akidah. Selepas daripada itu dia banyak mengarang kitab-kitab fiqh. Tuan-tuan pernah baca kitab fiqh Imam Al-Ghazali? Tak pernah. Mana kita tak pernah tahu pun Imam Al-Ghazali ada kitab fiqh. Padahal sebelum dia nak tulis berkaitan dengan Ibn Hajjul Abidin, Ihya Ulumuddin, dia ulama tu dulu di Baghdad. Baru dipindah pergi ke Syam, naik pergi, dia pergi 200 dia pergi.
Tapi bila mana sebelum dia nak tulis berkaitan dengan Ihya Ulumuddin, kitab dia yang popular tu, dia adalah ulama-ulama berkaitan dengan akidah dan juga fiqh. Bab hukum hakam ni dia pun power. Dia pernah buat kitab yang tebal berkaitan dengan fiqh, nama kitabnya Al-Basit. Tebal. Kemudian Al-Wasit pun tebal juga. Tapi sebab ramai orang yang tebal-tebal di jarang boleh baca, dia lagi kurang sikit. Kan? Siapa dengan Bidayatul Hidayah lah. Bidayatul Hidayah tu ada dengar macam ni kan? Bidayatul Hidayah belum ada lagi. Bidayatul Hidayah tu sikit je, 2 tahun surat je. Itu adalah mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin berjilid. Dia tahu orang tak boleh baca banyak-banyak ni. Dia ringkaskan lagi Bimbingan Mukmin. Ada satu lagi kitab Bimbingan Mukmin, ringkasan juga. Daripada Bimbingan Mukmin tu dia tarik keluar lagi sikit, jadi Bidayatul Hidayah. Kurangkan lagi. Sebab orang kita memang kalau tengok buku tu tebal, tak boleh tebal ni Ustaz bila nak habis ni. Saya kalau meninggal pun belum khatam, saya khatam dulu tu kan. Tapi kalau nipis tu nampak harapan cerah nak khatam. Sebab memang kita punya mindset seperti tu. Tengok tebal, oh, halal haram dalam Islam itu sebelum Qadhawi kan tebal. Sampai sekarang tak khatam ni. Tebal sangat. Tapi tengok kita Ismail Al-Qardawi punya karangan Al-Halal wal Haram fil Islam tu, buku tebal tu, dia tarik sikit kemudian dia kepil kan, buat jadi buku yang baru. Sikit je. Halal haram dalam hiburan, kan dia tarik lagi keluar, dia buat lagi buku baru. Halal haram dalam perkahwinan. Sebab dia tahu orang tak nak baca semua. Biar sikit buka, okey nampak. Jadi nak sebutkan bahawa apa, kalau katalah dalam keadaan begitu, Imam Al-Ghazali dia adalah ulama-ulama yang memang itulah dia punya asal dia. Sampailah nak dekat ujung bila peperangan berlaku banyak dekat Iran, Baghdad kan, Iraq kat sana, maka dia pun dah ambil keputusan untuk balik ke kampung dia, Baghdad. Akhirnya dia nak buat satu pondok dan dia nak buat kitab. Dia pergi ke Syam sekejap, Syria. Kemudian kat situ dah ditulis Ihya Ulumuddin first kali. Barulah start dia buat berkaitan dengan bab-bab tasawuf ataupun akhlak. Bab akidah, fiqh dia dah stop dah. Awal tu saja dia akidah, fiqh itu dulu awal. Kemudian baru dia start menuliskan berkaitan dengan bab-bab akhlak ataupun tasawuf sampai dia digelarkan sebagai hujjatul Islam. So ulama Imam Al-Ghazali ini bukan ulama-ulama yang kecil, ulama hebat. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi dibawakan hadis tu ataupun dibawakan pandangan itu boleh jadi juga orang yang boleh jadi orang pakai. So dikatakan ayat tadi surah As-Sajdah ayat 16 itulah di antara waktu Maghrib dan Isya. Tapi majoritinya ialah ayat tadi ialah di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagai malam kamu bangun untuk sebagai tambahan buat kamu. Jadi kalau katalah begitu, maka hadis yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disebutkan oleh Nabi tadi ialah 6 rakaat itu digelarkan sebagai solat awwabin. Dan satu riwayat lain mengatakan sesiapa yang sembahyang 20 rakaat antara maghrib dan isya akan dibina untuknya sebuah rumah di syurga. Sama juga status hadis ini bukan sahih, tapi boleh buat, boleh. Dia sembahyang apa Ustaz sampai 20 rakaat? Dia boleh buat sembahyang mutlak. Sembahyang mutlak dia boleh buat bila-bila masa. Masuk mutlak ni Ustaz yang tak terikat dengan waktu. Contoh apa? Contoh taubat. Boleh tak di antara maghrib isyak buat solat taubat? Boleh. Boleh tak di antara maghrib isyak buat solat hajat? Boleh. Maghrib isyak buat solat istikharah? Boleh. So banyak kita boleh buat. Jangan buat tahajud je. Tuan-tuan jangan kerja lah. Tahajud tu di mesti malam hari. Lebih afdal kata ulama selepas tengah malam. Itu baru afdal tempat dia. Kan? Dia ada waktu-waktu yang dia kena buat setelah isyak. Dia tak boleh buat sebelum isyak. Tarawih contohnya, tak boleh buat sebelum isyak. Kan? Dia kena buat selepas daripada isyak. Hatta kalau pukul 12 isyak dia pun, dia mesti lepas lebih daripada pukul 12. Macam itulah, maksudnya dia kena semayang isyak dulu, baru dia boleh buat semayang malam. Witir, sama juga. Witir tak boleh buat sebelum isyak. Dia kena buat selepas daripada isyak. Bab-bab yang itu. Tapi kalau katalah solat mutlak, anytime. Selepas isyak boleh, sebelum isyak boleh, selepas zuhur boleh. Cuma dia tak dibenarkan untuk buat pada waktu haram sahaja. So waktu haram kita dah pernah sebut dulu, tak apa saya sebut sekali lagi. Waktu haram di sini ialah selepas subuh, selepas asar, matahari tegak atas kepala, zawal. Maknanya beberapa minit sebelum zuhur. Melainkan kalau dia berada di Mekah boleh.
Di Mekah dibenarkan untuk buat solat mutlak bila-bila masa saja, walaupun waktu yang haram. So kalau kat sini dia kata 20 rakaat, so boleh buat awal 6 rakaat, boleh buat sembahyang taubat, boleh buat sembahyang hajat, istikharah. Dia nak isikan masa tu sampai maghrib, sampai isyak. Boleh, tak ada masalah. So kelebihan dia samalah fadailul amal juga, walaupun tak dapat bina syurga di rumah, bina sebuah rumah di dalam syurga, maka dalam keadaan dia perlu tahu mesti ada kelebihan yang aku buat ni. Mesti ada. Cuma tak tahulah dia punya kelebihan tu apa. Cuma dekat sini saja kelebihan dia agak tinggi, iaitulah Allah boleh binakan rumah untuk di dalam syurga. Maknanya waktu maghrib dan isyak itu adalah waktu yang paling mulia dan utama. Maka adalah wajar sekali kamu menggunakannya dengan memperbanyakkan amal ibadat dan kerja taat, serta meninggalkan pekerjaan yang sia-sia dan perbuatan yang melalaikan. So sebab tu ditekankan dekat sini hadis-hadis, walaupun hadis itu adalah hadis yang dhaif, untuk buat amal soleh ibadat, amal soleh ibadat, amal soleh. Pasal apa? Pasal waktu ni adalah permulaan hari kita. Kan kita orang Islam, kita mula hari dalam waktu maghrib. So kalau selepas maghrib kita duduk sia-sia tengah minum kopi lagi, so kita startkan hari kita dengan waktu yang sia-sia. So akan boleh jadi selepas daripada itu pun akan lebih sia-sia, selepas pada itu besoknya pun akan jadi sia-sia. Sebab permulaan hari kita dah buat benda yang, dia bukan start subuh. Saya bangun tadi alhamdulillah sembahyang subuh. Betul, kita waktu Islam ialah dibertukar pada waktu maghrib. So itu dipanggil sebagai nasiatul laili. Dalam surah Muzammil ada sebut, dipanggil sebagai nasiatul laili, iaitulah permulaan malam. So permulaan malam ialah pada waktu maghrib. Biar starting kita punya hari tu atau kita punya malam tu, kita buat benda-benda yang baik. So hari ni alhamdulillah kita dah buat benda yang baik. Mudah-mudahan selepas daripada ni jadi benda yang baik lah. Lepas maghrib kita dah buat benda baik, lepas isyak buat benda baik, besok pun mungkin kita akan buat lebih baik, sebab kita dah mulakan dia dengan benda yang baik. Itu sebab kita kata bahawa ada kelebihan bila kita menjaga waktu maghrib dan juga waktu isyak. Dan ada riwayat mengatakan makruh tidur sebelum sembahyang isyak. Biasa kita dengar makruh hanyalah subuh dan asar saja, selepas subuh dan asar. Saya pernah sebut ke sini, kalau kita berhajat untuk tidur, dia tak jadi makruh. Berhajat untuk tidur maksudnya tak senang, tak sebut saja. Berhajat ni maksudnya kalau memang diperlukan tidur, so dia jadi harus, dan dia tak pernah jadi haram pun. Melainkan kalau memang dia tahu dah waktu maghrib, contoh sekarang ni kan 8.35, nak masuk sembahyang maghrib lah, 4 minit lagi, dia ni tidur. Dia memang confirm kalau aku tidur ni memang maghrib tak dapat, haram tidur. Tapi kalau dia tidur selepas asar, dia tidur selepas subuh, kalau dia berhajat untuk tidur itu, maka dia jadi harus. Dia tak jadi makruh. Contohnya kalau orang yang bekerja malam hari, balik-balik orang pukul 6 pagi dah, balik tengah azan, sembahyang azan subuh, sembahyang subuh dulu dah, sembahyang. Lepas tu nak tidur, mak dia bawa, tak boleh tidur selepas subuh. Sial orang tu sekang-sekang mata, tak lidi tu, jangan bagi tidur, pasal takut jadi haram. Dulu lah kita disebutkan macam tu kan. Tak, kalau kita berhajat, dia harus tidur je lah. Sama asar pun, penat yang amat sangat. Kalau aku tak tidur ni, mungkin dalam keadaan aku tak boleh nak bawa kereta, mungkin aku tak boleh nak sembahyang maghrib dengan khusyuk, so tidur lah. Kan ada hadis Nabi kata, kalau kamu mengantuk, kamu lapar, kamu nak sembahyang, ada masa lagi banyak, kamu dituntut untuk makan dulu, sebab takut nanti dalam sembahyang kamu tak khusyuk. Ataupun kamu mengantuk, kamu takut dalam sembahyang kamu tak khusyuk, mengantuk gitu, tidur dulu baru boleh sembahyang. Jadi ambil dalil itu untuk nak ceritakan berkaitan berhajatnya kita untuk tidur, maka hukumnya harus. Tapi kenapa disebut di sini makruh tidur? Sebab itu permulaan malam. Mula-mula sekali kita punya kehidupan. Maka hendaklah kita menjaga diri daripada perkara itu, sebab itu adalah kebiasaan siapa? Yahudi punya kebiasaan. Yahudi ni biasanya dia jadi idola kepada orang munafik. Orang munafik time ni memang tak boleh dah. Zaman Nabi dulu lah, orang munafik tadi memang tak pergi nak di masjid sembahyang isyak kan, biasa disebut isyak kan, maghrib pun tidak kan. Maghrib isyak sebab malam hari waktu tu memang mereka duduk kat rumah je. Sebab tu kenapa hikmahnya maghrib isyak dikuatkan, jaharkan suaranya, sebab orang munafik tak ada, orang Yahudi tak ada lah, dia tak kacau lah kan, dia dah duduk rumah masing-masing lah. Sebab tu dituntut untuk kita kuatkan sembahyang bacaan. Dan kalau zuhur asar mereka masih ada. Yahudi ni idola dia, munafik ni idola dia adalah orang Yahudi, semua ikut tersyabuh Yahudi. Munafik zaman Nabi SAW. Sebab dia duduk kat Madinah. Munafik ni ada di Madinah saja, di Mekah tak ada munafik. Di Mekah hanya ada Muslim, mukmin dan juga kafir saja, musyrikin. Itu je.
Muslim, musyrik. Dua je. Munafik tak ada. Munafik ada bila Nabi sampai ke Madinah, baru ada munafik. So maksudnya orang yang duduk, orang yang munafik tu adalah memang berasal dari Madinah. Di Madinah ni bukan ada orang munafik saja, dia ada Yahudi, Bani Israel, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. So mereka ni semua memang dah dijadikan sebagai idol, idola untuk orang munafik, menjadi orang yang ikutannya. Itu sebab bila mana kata bahawa orang munafik suka tak datang masjid dan zaman Nabi tu kan, sebab mereka ikut ya. Apa saja benda-benda yang berkaitan dengan agama, mereka ni suka tengok Yahudi. Sebab Yahudi yang ada agama waktu tu kan, sebab mereka ada kitab Taurat dan kitab Injil. Aus dan Khazraj mana ada? Mereka dulu berasal daripada Yaman. Aus dan Khazraj ni Yaman bawah, mana ada apa-apa tu. Memanglah Nasrani, tapi waktu tu mereka tidak ada pegangan. Sebab tu bila mereka dengar orang Yahudi kata nanti Nabi akan keluar, kami halau apa semua, dia terkejut. Nabi apa Nabi? Nabi dia tak tahu Nabi siapa. Waktu tu Nabi mereka, sebab orang Yahudi tahulah, Bani Israel tahulah Nabi akhir zaman akan muncul. Sebab apa? Sebab pada dalam kitab mereka sebut dah Nabi yang akhir zaman akan muncul. Itu yang disebut selalu Nabi. Orang munafik tak, orang Madinah tak pernah tahu pun ada Nabi. So dia agak macam terkejut jugalah, Nabi pun ada Nabi ke? Nabi ni macam mana ada tak? Jadi sampailah baru Nabi SAW datang ke Madinah, baru dia tahu. So segala sebelum daripada itu yang menjadikan dia punya ikon dia adalah orang Yahudi. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, man nama qabla salatil isya al-akhirah fala anama Allah an ainaihi. Kata Nabi, kata hadis ini tak sebut Nabi sebut ataupun tidak, hadis saja. Hadis ni boleh pergi kepada Nabi, boleh pergi kepada sahabat, boleh pergi kepada tabi'in, riwayat daripada itu. Dan disebutkan bahawa siapa yang tidur sebelum isyak, maka moga-moga Allah tidak tidurkan matanya. Maksudnya dia lepas tu akan jadi susah nak tidur, akan terganggu tidurnya, macam itulah. Tapi ini bukan adalah kalam Nabi SAW. Baik, jadi kesimpulan di antara maghrib ke isyak ini dituntut untuk buat apa-apa saja amalan yang soleh. Kalau kata kita boleh semayang awal buat, kita mampu untuk buat. Kalau kata kita tak nak buat solat, kita mengaji Quran, buat, tak ada masalah. Kalau kata nak berzikir pun boleh juga. Kalau ada majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu pun nama dia adalah amal soleh. Kita juga angkat juga lambung kita tu untuk duduk majlis ilmu. Mudah-mudahan termasuk dalam ayat tadi, surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Kemudian sambung lagi Imam Muhaddad sebutkan sembahyang sunat selepas isyak. Mana selepas habis tempoh maghrib ke isyak tu azan isyak. Kemudian lepas tu sembahyang fardu isyak. Lepas isyak ada sembahyang lagi. Pergi sembahyang begini bukanlah wajib, sunat lah. Ni semua sunat yang disebut ni. Nak buat-buat, tak nak buat sudah. Maka hendaklah anda lazimkan sembahyang sunat 4 rakaat sesudah sembahyang isyak, kerana padanya terdapat kelebihan yang banyak sebagaimana sabda Rasulullah, arba'un ba'da al-isya kamislihinna min lailatul qadri. 4 rakaat setelah isyak sama seperti mana 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita tengok Lailatul Qadar punya ibadat, malam Lailatul Qadar tu kan dia lain. Lailatul Qadri min khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar tu, malam Lailatul Qadar dah malam Lailatul juga kan. Lailatul tu malam lah. Malam Al-Qadar tu digandakan Allah 1000 bulan. Sepanjang-panjang tempoh tu digandakan Allah 1000 bulan. Maka kata Al-Imam Al-Haddad, 1 rakaat pada malam Al-Qadar itu sama dengan 30,000 rakaat. Itu kiraan dia lah, saya baca saja. Kan saya pun tak sempat kira tadi, tapi lebih kurang macam itulah. 1 rakaat untuk malam Al-Qadar, Lailatul Qadar punya sembahyang, 1 rakaat itu sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam yang lain. Itu dia punya kelebihan dia. Sebab kalau katalah kita duk kejar Lailatul Qadar, ibadat sebagainya, yang kita kejar climax dia adalah Lailatul Qadar tu. Kita nak masuk bulan Ramadan, 2 Syaban, kita nak masuk sebulan ini, 27 hari, 28 hari nak masuk Ramadan. Dan kebiasaannya orang terlepas pandang berkaitan dengan Ramadan ini sebab dia tak perasan dia punya kejar utama tu dekat mana, dia punya kemuncak. Sebab kadang-kadang ada orang dia selatih pada bulan Ramadan tu punya hebat, macam-macam dia buat. Tapi bila seminggu selepas pada tu dia jadi down, dia jadi macam, semua orang penat, kita semua penat kan? Betul, kita semua dah mengalami banyak kali kan. Tiap-tiap tahun Ramadan, bila masuk tengah-tengah Ramadan kita jadi macam, naklah rasa nak sembahyang tarawih di rumah sajalah. Sebab siapa yang lawan ketika itu, dia punya pahala lebih banyak lagi. Sebab memang Allah buat di hujung pasal apa? Sebab nak bagi orang lawan nafsu dia. Kalau Allah buat di awal, semua orang dapat itu kadang.
Kalau kata Nabi kata carilah taharrau lailatul qadri, carilah lailatul qadar itu di 10 awal Ramadan, rasa semua dapat. Tapi Nabi kata fil akhir, cari lailatul qadar itu pada 10 malam akhir di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab waktu itu semua orang dah penat. Ada yang bekerja, ada yang berniaga, ada yang memang macam-macam lah dia buat. Jadi sampai tahap dia tak boleh nak teruskan lagi, tapi dia cuba lawan hawa nafsu dia. Allah bagi dia satu kelebihan, iaitu lailatul qadar. So apa saja dia buat pada malam tersebut, semua dilipat kali ganda dengan Allah dengan 1000 bulan. Dia mengaji Quran malam tu, dia seperti mana dia telah mengaji 80 tahun. Tepatnya 83 tahun 4 bulan lah. Ambil dia 80 tahun, tak buat umur belum tentu sampai 80 kan? Tak belum tentu. Kalau kata tahun ni dapat, tahun depan, tahun lepas dapat 160, tahun satu lagi dapat 2 tu 40. Banyaklah, memang banyak. Satu Allah bagi satu malam tu, satu malam je Lailatul Qadar. So dalam setahun tu Allah suruh cari satu je, dan Allah bagi lagi petunjuk, punya naklah kita ni dapat. Sebab saya rasa Ramadan saya tak datang dah kot, bulan depan dah Ramadan kan. Saya sebut tu lah malam ni Ramadan tak ada kuliah. Dalam satu tahun tu Allah suruh cari. Kita bagi azan dulu. Kita bagi azan dulu, nanti kita bagi yang kita berkaitan dengan solat-solat sunat yang ada di antara maghrib dan isyak. Dan kita bincangkan juga setelah isyak ada beberapa solat lagi, itulah kita panggil juga solat 4 rakaat, iaitulah solat mutlak juga. Okey, 4 rakaat setelah isyak itu juga adalah solat mutlak. Maknanya asing daripada witir lah. Witir lain. Witir kita dah sebut dah dulu, kalau nak buat sembahyang witir selepas isyak dibenarkan. Tapi kalau katalah nak buat sebelum subuh pun boleh juga witir. Tapi 4 ni apa? 4 ni adalah solat-solat yang mutlak, tak termasuk ba'diyah isyak, tak masuk lain. Sebab ba'diyah tu dah masuk rawatib. So 4 ini terpulang. Selepas daripada rawatib, ba'diyah isyak, kita nak buat solat taubat pun boleh lagi, kita nak buat solat hajat pun boleh lagi, istikharah pun boleh lagi. Cuma kelebihan dia tadi itu besar, sehingga disebutkan, Nabi SAW sebutkan, seumpama kita semayang sama 4 rakaat dalam malam Lailatul Qadar. Dan kita dah sebutkan tadi, Al-Imam Al-Haddad letakkan 1 rakaat dalam bulan Lailatul Qadar, dalam malam Lailatul Qadar itu sama dengan 30,000 rakaat dalam malam-malam yang lain. So besarlah kelebihannya. Dan saya dah sebut dah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang dalam satu tahun tu ada satu malam untuk kita nak dapatkan benda tu. Sebab satu malam tu total dia 83 tahun 4 bulan. Ambil dah 80 tahun pun tak apa, senang nak kira. So kalau kata kita dapat malam tu kita semayang Qiyamul Lail, sebab tarawih dipanggil sebagai Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah semayang yang didirikan setelah semayang isyak sehingga subuh, itu nama dia Qiyamul Lail. So kalau dia telah semayang tarawih walaupun dia buat 8 rakaat saja pun masuk dah dalam tu. Iaitulah dia telah mendirikan semayang malam dia 80 tahun. Sebab itu kita kena maintain, pergi jangan berhenti. Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sebab kata di awal-awal Ramadan ramai orang dapat, tapi sebab di akhir Ramadan tu baru Allah letak. Sebab waktu tu orang semua dah letih, orang semua dah tak larat, tapi waktu ni siapa yang pergi dan kejar, Allah akan bagi. Dan naklah sangat Allah ni nak suruh kita dapat, Allah bagi kunci lagi, dia punya clue lagi, supaya jelah bukanlah masuk Allah bagi clue tu supaya kita boleh tembak-tembak aja. Rasa tahun ni kalau ikut kiraan ulama ni malam 27 ni habis malam tu saja dia pergi, malam lain tak ada. Masuk clue dekat sini seolah-olahnya Allah memang nak juga kita dapatkan benda tu. Kalau Allah hanya turunkan surah Al-Qadar saja, inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah turun ke situ. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kalau Allah turunkan ayat ni sahaja, tak ada ayat lain, mabuk nak cari kan? Payah nak cari. 355 hari setahun tu Islam Hijri ni. 350 malam tu nak cari, daripada salah satu 375 tu cari dah tu kata kat situ. Susah lah. Susah lah. Tiba dalam surah Al-Baqarah ada lagi clue. Allah kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Quran padanya. Tadi kami turunkan Quran dalam malam Lailatul Qadar. Jadi clue yang pertama Allah bagi apa? Oh, Quran ataupun Lailatul Qadar ada dalam bulan Ramadan. Maksudnya daripada 350 hari Allah kecilkan
kecilkan lagi pencarian tu jadi 30 hari je. Betul ya? So dalam kita punya bahasa ialah dalam bulan Ramadan. Okey, selesai. Dalam 30 hari ini pun lagi clue dia bagi, supaya dalam keadaan kita tahu yang sebenarnya nak fokus dekat mana, bukan suruh tembak, nak fokus dekat mana. Sebab Nabi sebut dalam hadis taharrau lailatul qadri tadi, carilah malam al-qadar itu pada 10 malam akhir di bulan Ramadan. Jadi 30 malam tadi dia kecilkan lagi pencarian jadi 10 malam je. Itu pun dekat mana? Akhir 10 malam ni pun, ya Allah punya naknya Allah bagi kita dapat. Dalam hadis Nabi kecilkan lagi pencarian 10. Itu kalau 10, cukup lah tu 10 dah okey sangat tu. Tak, Nabi bagi lagi. Apa dia? Fil witri, pada malam-malam ganjil. Dah tinggal 5. 10 malam tadi tinggal 5. Daripada 3 tu 55 jadi 30, 30 jadi 10, 10 jadi 5. Jadi mungkin 21, mungkin 23, mungkin 25, mungkin 27, mungkin 29. Tapi jangan ya sangat. Dah genap tak pergi dah. Boleh jadi ataupun tidak genap Allah buat pula tahun ni, bolehlah. Pasal ada hadis yang umum tadi. Dia ada dua lafaz. Satu lafaz yang tidak ada fil witri, satu lagi lafaz yang tidak ada, satu lagi lafaz yang ada fil witri. So boleh jadi genap, boleh jadi ganjil. Tapi pencarian kita adalah 5 tu boleh jadi pada malam ganjil. 5 ni, ada lagi 5 ni pun dikecilkan lagi pencarian tu. Ya Allah, punya naklah dapat tu. Tapi bukan daripada Quran dan juga hadis, daripada ulama'. Dah ulama' bahaskan pula apa? Kalau startingnya adalah malam puasa itu hari Isnin, jatuhnya 25. Kalau hari Selasa, jatuhnya 27. Kalau hari Rabu, jatuhnya 29. Contoh jangan ambil pula tulis ni, saya belasah sini, saya pun tak hafal. Cuma itu yang saya baca ulama' buat apa? Katalah contohnya hari Isnin, kebarangkaliannya malam 25. Contohnya hari Selasa dia start puasa, kebarangkaliannya 27. Contohnya hari Rabu, kebarangkaliannya 29. Macam itulah contohnya. Sebab apa? Nak bagi lagi pencarian, bukan suruh tembak, tapi fokus dekat situ. So kalau katalah ulama kata hari Isnin contohnya 25 tu dia lebih power lagi daripada 20 yang lain, malam-malam yang lain. Itu sebab diadakan tanda-tanda ni. Itu sebab diberikan clue-clue macam ni untuk kita nak dapatkan juga. Bukan maksudnya semalam Ustaz, saya dah nampak dah. Ada orang tu nampak apa awak? Saya nampak betul pokok sujud kita. Orang Melayu dia maksud saya tengok benda tu. Rupanya bukan pokok sujud pun, ada kereta accident malam. Kalau dia tengok kata pokok tumbang, dia ingatnya pokok sujud. Kita tengok pagi besok saya ingat pokok sujud. Ya no, saya sujud tak bangun-bangun. Rupanya orang accident, kereta pokok tumbang. Jangan pandang dipanggil sebagai tanda tu. Tanda tu tak semestinya boleh kita tunggu. Kadang-kadang tak ada tanda pun boleh jadi kan. Tak ada tanda pun boleh jadi. Itu kata. Tapi yang kita katakan di sini adalah bila kita dah tahu dia punya fokus tu dekat malam tersebut, kita punya tambahan, kita punya ibadat tu lebih banyak lagi, dan bukan selepas daripada itu kita terus tak datang masjid dah. Boleh jadi ada lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Tapi kalaulah kita katakan bahawa kita tak tunggu tanda dan tak mengejar clue-clue ni, kita amal je 30 malam. So takkan mustahil Lailatul Qadar itu tidak ada pada tahun itu. Saya ingat tak ada Ramadan ataupun Lailatul Qadar Ramadan. Apa hal? Saya tunggu tak sujud pokok tu dia. Sampai raya dah sujud pokok pun tak sujud lagi dia. Sebab dia menunggu pokok sujud. Kalau dia tak tunggu, dia buat 30 malam tu dengan ibadat yang dia buat, insya-Allah dia akan dapat Lailatul Qadar. Walaupun sekurang-kurangnya dia hanya sembahyang Isyak secara berjemaah, juga dicatatkan Allah sebagai dia sembahyang Isyak selama 80 tahun secara berjemaah. Banyaklah Allah, banyak kan. Kita pun tak sampai 80 tahun sembahyang jemaah Isyak. Kalau kita 60 tahun mungkin baru 12 tahun, mungkin baru 10 tahun kan sembahyang Isyak berjemaah. Tapi hanya dengan Lailatul Qadar, itulah kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Saya ingat ini yang terakhir kot, saya tak sempat rasanya bulan depan untuk nak ke belum Ramadan lagi. Cuma tengok nanti saya tengok jadual. Kalau sempat rezekilah kita tunggu balik. Kalau tak sempat, insya-Allah kita jumpa lepas raya. Kita akan sambung lagi kelebihan bangun malam. Dia nak cerita pula selepas Isyak sampai subuh, apa lagi sembahyang yang ada. Nanti kita akan bahas pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Saya doakan agar kita semua berbelit dengan Ramadan, sampai kita pada bulan Ramadan dalam keadaan sihat, dalam keadaan kuat dan ikhlas
untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Rahmanir Rahim. Kami mendatangkan mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua-dua kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.